Saya nak terangkan lebih lanjut hadis tentang ihsan. Karena hadis ihsan ni boleh katakan semua kita tahu. Setengah masjid, setengah surah ditulis bawah mimbar, atas mimbar, ya, atas pintu masjid. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi pedihnya bila kita tanya Pak Imam, dia boleh terjemahkan sih. Tak boleh nak terangkan apa maksudnya. Sama lah juga kita. Jadi sebenarnya kuliah ni saya nak terangkan. Ini keterangan bukan daripada saya. Keterangan yang dibuat oleh ahli hadis yang ada otoriti. Siapa dia? Ibnu Rajab Hambali. Meninggal dunia tahun 795 Hijrah. Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini sudah diterima ke bahasa kita dengan title Himpunan Ilmu dan Hikmah. Ada dalam pasaran. Saya fikir sudah diterbitkan lebih daripada 20 tahun yang lepasnya. Buku apa? Himpunan Ilmu dan Hikmah. Siapa pengarangnya? Ibnu Rajab Hambali, seorang ahli hadis yang meninggal dunia tahun 795 Hijrah. Apa kata beliau tentang hadis ihsan? Pertama, beliau membahagikan hadis ihsan ini kepada dua bahagian atau dua tahap. Tahap pertama, ketika seseorang itu disampaikan oleh Allah ketika ihsan, maka Rasulullah berkata, ketika itu orang tersebut berpengalaman seolah-olah melihat Allah. Berarti ketika itu orang tersebut difanakan oleh Allah. Ketika itulah orang tersebut ditingkatkan ilmunya ke tingkat makrifah. Maka Ibnu Rajab kata, maka orang tersebut bolehlah digelarkan arif billah, daripada alim kepada arif. Oleh kerana ketika seorang itu difanakan, sifat kehambaan orang tersebut biasanya tidak sempurna. Apa maksud kehambaan tidak sempurna? Orang yang sedang difanakan itu, tuan-tuan, macam Nabi Allah Uzair 100 tahun. Apa-apa perintah daripada Allah, ibadat, dia tak lakukan. Kerana ketika difanakan, semua perintah Allah itu tak wajib dilakukan. Ya. Anak 100 tahun tak buat. Bermakna Nabi Allah Uzair tak beribadat selama 100 tahun. Karena itulah sifat kehambaan Nabi Allah Uzair ketika itu kurang, naqis. Akhirnya Ibnu Rajab Hambali menyimpulkan, ketika berada di tahap pertama seolah-olah melihat Allah, orang tersebut boleh kita gelarkan arif an-naqis, arif yang kurang sifat kehambaannya. Tetapi bila Allah tingkatkan kepada tahap kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka sifat kehambaan orang tersebut sempurna. Jadi di tahap kedua itu orang tersebut bolehlah dipanggil arif al-kamil, orang yang dikurniakan Allah makrifah dan sifat kehambaannya sempurna. Jadi bukan pandangan saya, pandangan Ibnu Rajab Hambali. Tuan-tuan boleh baca kitab Himpunan Ilmu dan Hikmah. Bahasa Arabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Hambali. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita belajar beramal dengan tarekat, insya-Allah Allah akan sampaikan ke tingkat ihsan. Sebab itulah saya dah selalu sebutkan pandangan seorang ulama hadis di India di zaman moden ini. Siapa dia? Maulana Zakaria Kandahlawi. Dalam kitabnya Asy-Syariah wa Thariqah. Kitab Syariah wa Thariqah ini disusun oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Dalam kitab ini beliau ditanya oleh orang ramai, apakah itu tarekat? Lalu beliau menjawab, tarekat itu ialah satu kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan orang tersebut ke tingkat ihsan. Tariqah allati yumkinu biha al-usul ila darajatil ihsan. Tarekat itu ialah jalan amalan bila diamalkan menyampaikan orang yang beramal itu ke tingkat ihsan. Kan jelas, tuan-tuan.
Dengan apa yang saya terangkan ini, tuan-tuan teruslah gigih belajar dan beramal dengan tarekat. Ada satu soalan yang lazim bila saya bercakap macam ini. Ustaz, kalau kita tak bertarekat, kita wirid-wirid biasa, boleh sampai tak ke tingkat ihsan? Kata saya, ini sudah dijawab oleh ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka. Jawabannya positif, boleh, tetapi sangat jarang. Dengan berwirid, berzikir biasa sampai ke tingkat ihsan itu boleh, tapi sangat jarang orang yang mencapai dengan cara itu. Jarang ini tuan-tuan. Dalam bahasa Arabnya disebut nadir. Jadi dalam kitab-kitab Arab, dia kata boleh, akan tetapi nadir. Lalu disambung wan nadir kal adam. Nadir itu macam tak berlaku, sangat jarang. Ada, tapi sangat jarang.